Dan Wan Si segera bangun. Datuk juga begitu. Dalam beberapa saat sahaja, lelaki itu hilang dari penglihatan Datuk dan Wan Si. Serentak dengan itu, terdengar suara jeritan Latifah yang cukup keras dan nyaring. Datuk dan Wan Si segera masuk ke dalam bilik Latifah. Latifah berguling-guling atas lantai. Kedua belah tangannya memegang batang leher. Matanya kelihatan merah. Haji Azhar dan isterinya tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada menangis. Wan Si segera memegang pergelangan kaki kiri Latifah, ditekannya dengan sekuat hati ke atas lantai. Jeritan Latifah berhenti dan tidak lagi berguling-guling ataupun meronta-ronta. Wan Si menyuruh Haji Azhar mengangkat anaknya ke atas tilam. Datuk rapat kepada Wan Si dan mendengar dengan teliti apa yang dicakapkan oleh Wan Si kepadanya. Datuk rapat kepada Wan Si mendengar dengan teliti apa yang dicakapkan oleh Wan Si padanya. Datuk keluar dari bilik untuk beberapa minit. Masuk kembali dengan kain hitam yang terselipang di bahu. Wan Si menyambar kain hitam itu lantas melibas kepada Latifah 3 kali berturut-turut. Datuk duduk di hujung kepala Latifah dan dia membacakan sesuatu. 3 kali dahi Latifah ditamparnya. Datuk menamparnya dengan belakang tangan hinggalah Latifah bangun dan terus duduk. Apa yang kau nampak, nak? Tanya Wan Si. Orang hitam itu mengajak saya keluar. Suara Latifah merendah. Lagi apa yang dibuatnya pada kau? Sanggah Datuk. Dia lari dengan tiba-tiba. Jawab Latifah tenang. Wan Si terdiam seketika. Dia meminta pensel dan kertas. Bila kertas dan pensel sudah ada di tangannya, dia menulis sepotong ayat Al-Quran. Kertas yang sudah ditulisnya itu diserahkan kepada Haji Azhar. Ni bacalah ayat ni ke telinga Latifah ni bila dia nampak resah. Dan kau pun haruslah mengamalkannya. Ujar Wan Si. Caranya? Tanya Haji Azhar. Kau baca 100 kali selepas kau sembahyang 5 waktu. Bila dia sebati dengan diri kau, banyak juga faedahnya untuk menghalau hantu setan. Cukup lembut nada suara Wan Si. Serentak dengan itu dia menyerahkan sebatang besi pendek yang berbentuk tulang. Menurut Wan Si, besi itu adalah besi tulang lengan mawas. Besi ni saya tinggalkan ke awak untuk 3 minggu. Lepas tu nanti saya akan datang ambil balik, ya? Tambah Wan Si. Besi tulang mawas bertukar tangan dari Wan Si ke tangan Haji Azhar. Ini untuk apa ni? Ini untuk mengubah penyakit anak kau lah, sahut Datuk. Kalau dalam tempoh 3 minggu anak saya tak baik macam mana? Dengan pertolongan Allah, anak kau akan baik. Kau percayalah. Dengan syarat selama 3 minggu, jangan kau bagi sesiapa pun temui Latifah. Kecuali kau dengan mak dia je. Wan Si memberikan sebuah keyakinan dan harapan pada Haji Azhar. Haji Azhar tersenyum. Sebelum meninggalkan bilik, Latifah Wan Si... Maafkan saya, sebelum dia meninggalkan bilik Latifah, Wan Si berpesan kepada Haji Azhar supaya mengunci bilik dari dalam. Dan jangan memperhiraukan dengan apa yang berlaku di luar. Haji Azhar angguk kepala. Rumah Haji Azhar ini cukup besar, ada 8 bilik di dalamnya. Jarak bilik Latifah dengan anjur rumah memang agak jauh juga jaraknya. Pada mulanya Haji Azhar menawarkan 2 bilik penginapan untuk kami. Namun Datuk dan Wan Si menolak dengan alasan tidur di anjung lebih baik. Ianya tidaklah panas serta mudah menjalankan kerja-kerja untuk mengubati Latifah. Saya ni resah tidak menentu. 2-3 kali saya memejamkan mata. Saya tidak juga mahu tidur. Lampu gasolin sudah lama dipadamkan, digantikan pula dengan lampu minyak tanah yang sengaja dipendekkan oleh Datuk. Cahayanya pula sekadar cukup menerangi wajah Datuk dan Wan Si. Namun lingkaran cahaya lampu itu sampai juga ke muka saya. Agaknya kerana itulah saya tidak dapat tidur. Saya merenung ke arah Datuk dan Wan Si. Mereka sedang membalut rokok daun sambil bercakap sesuatu. Saya terdengar kokok ayam yang bertalu-talu. Saya kira sudah hampir pukul 2 malam. Dugaan saya tepat sekali. Tidak lama selepas itu, terdengar bunyi loceng. Bunyi jam loceng Haji Azhar berbunyi 2 kali berturut-turut. Angin malam yang bertiup menambahkan rasa dingin di badan. Saya terpaksa membengkokkan badan seperti angka 5.
Sayup-sayup juga saya terdengar suara burung hantu dan suara anjing yang menyalak panjang. Datuk dan Wan Si masih juga belum tidur. Tiba-tiba, Datuk dan Wan Si melompat dan memadamkan lampu. Bila Datuk menyalakan lampu minyak tanah kembali, terdapat batang pisang berkembar. Yang berkembar dua terletak di atas lantai di anjung rumah. Batang pisang itu seolah-olah baru saja lepas digunakan untuk memandikan mayat. Bila Datuk mahu menjamah batang pisang tersebut, cepat-cepatlah Wan Si menyepak tangan Datuk. "Jangan dipegang," kata Wan Si. Saya menggeletar sendirian. 2 kali saya cuba bangun, tetapi saya terjatuh dengan sendiri hinggalah kain yang saya pakai terlucut dari pinggang. Saya bogel dalam sinar samar-samar cahaya lampu minyak tanah. Wan Si yang terpandangkan saya turut tersenyum. "Engkau pergi sana," katanya pada saya sambil merungut kerana Datuk membawa saya. Tanpa banyak bicara, saya pun akur dengan perintahnya. Saya bersandar pada tiang rumah. Saya lihat dari batang pisang itu keluar asap yang berkepul-kepul. 2-3 ekor kelawar hitam berterbangan dengan bebasnya di anjung rumah. Kelawar hitam itu akan kencing dan airnya merah seperti darah. Di luar anjung, kedengaran bunyi deru angin yang cukup kuat. Saya lihat ada bayang putih yang memanjang melayang di halaman rumah. Darah saya tersirap. Benda putih itu masuk ke dalam kawasan anjung dan hilang betul-betul di tengah-tengah batang pisang. Suasana di luar rumah agak gamat juga dengan bunyi suara kokokan ayam, salakan anjing dan juga suara jamput yang bersaut-sautan. Kelawar yang hinggap di bahagian anjung rumah terus bersuara. Cukup seram. Giginya yang putih berkilat itu nampak tajam di samping memperlihatkan taringnya. Saya jadi tidak tentu arah. Berdiri salah, duduk pun salah. Apakah syaitan-syaitan ini akan meragut nyawa saya? Timbul pertanyaan dalam diri. Dalam keadaan yang serba gawat itu, saya masih dapat membaca beberapa potong ayat Al-Quran yang saya kira dapat menghalau syaitan-syaitan itu. Datuk dan Wan Si kelihatan tenang memandang batang pisang yang berasap itu. Wan Si berdiri lalu mengangkat sebelah tangannya ke atas. Lengan tangan kanan yang diangkatnya itu dirapatkan pada lubang telinga kanannya. Sementara tangan kirinya diletakkan ke atas dada kaki kanannya, menapak 2 tapak ke hadapan, manakala kaki kirinya dibengkokkan sedikit. Wan Si menjerit sekuat hati. Bila jeritannya berakhir, dia bercakap dengan logat bahasa Bawean. Selesai dia bercakap, beberapa ketul batu dan kayu berterbangan masuk ke dalam anjung rumah. Wan Si sedikit pun tidak bergerak. Bunyi suara kucing hutan melalak di bawah rumah. Beberapa ekor tupai hitam entah datang dari mananya berlompatan di lantai. Semuanya melompat ke tanah. Sebaik saja tupai-tupai itu gaib, seekor beruk besar muncul di hadapan Datuk dan Wan Si. Kali ini Datuk mara ke hadapan dan menolak Wan Si ke belakang. Saya agak tentulah Datuk tahu bahawa kawannya itu tidak berdaya menentang cubaan syaitan-syaitan itu. Datuk berpeluk tubuh. Dia membaca mantra hinggakan tubuhnya kelihatan berasap. Batang pisang di tengah anjung bagaikan diangkat orang, bergerak sendiri menuju ke muka pintu dan hilang di dalam kegelapan. Tempat batang pisang itu digantikan dengan api yang menyala ganas. Bahang panas itu terasa ke muka saya. Wan Si mengambil uncang hitam lalu memukul ke arah api. Api itu mula runduk. Wan Si memukul lagi hinggalah api itu bertukar menjadi bara sebesar bola pingpong. Bara itu terbang, berlegar-legar dalam rumah, akhirnya keluar menuju ke pondok tempat saya dan Datuk serta Wan Si bernaung dahulu. Pondok itu terbakar. "Orang ni benar-benar mahu memalukan keluarga Haji Azhar dan mahu membinasakan kita," kata Wan Si sambil melurutkan lengan kirinya dengan tapak tangan kanan. Dalam beberapa saat sahaja pondok itu hancur menjadi abu. Bara api sebesar bola pingpong menuju ke arah kepala Wan Si. Cepat-cepat Wan Si mengelakkan diri. Sementara itu, Datuk masih lagi berusaha untuk mengalau syaitan-syaitan ganas itu mengikut kemampuan yang terdaya olehnya. Bara api sebesar bola pingpong terus berlegar-legar dalam ruang anjung. Wan Si mula bertindak. Saya lihat mukanya berubah. Mulutnya terus bercakap dalam bahasa Bawean. Wan Si membalut tangan kanannya dengan uncang hitam. Kemudian bola bara api itu pula dipegangnya sekuat hati. Saya lihat tapak tangannya berasap.
Saya kira dalam hal ini Wan Si lebih gagah dan banyak ilmu dunianya jika dibandingkan dengan kehandalan yang terdapat dalam diri Atuk. Datuk tersandar di dinding, mukanya kelihatan biru. 2 kali Datuk terbatuk mengeluarkan darah yang cukup kental. Saya urut belakang Datuk. Wan Si meletakkan bola api yang sudah menjadi seketul arang itu di tengah hancur rumah. Dia rapat kepada Datuk. 2 kali juga dia menumbuk belakang Datuk. Datuk terbatuk. Dari mulut Datuk keluar sekumpal cacing tanah dan ulat bulu. Cacing dan ulat bulu itu bergerak atas lantai. Wan Si memukulkan uncangnya ke muka Datuk. Datuk segera pulih. Wan Si kembali ke tempat arang yang diletaknya. Arang itu masih lagi berasap. Bila asapnya hilang, saya lihat ada kepala manusia yang terletak di situ, berlilit dengan kain. Matanya terkedip-kedip merenung ke muka Datuk, bagaikan minta pertolongan. Saya kenal dia ni, Wan Si, kata Datuk. Siapa manusia ni? Bomoh orang asli dari Batu 16. Saya pernah bertemu dengannya 2 kali, terang Datuk dengan jujur. Wan Si tersenyum. Wan Si duduk bersila di hadapan kepala manusia yang seolah-olah melekat pada papan lantai itu. Kenapa yang kau buat jahat dengan orang, ya? Tanya Wan Si. Saya dapat upah, Encik. Jawab kepala itu dalam gaya bahasa orang asli yang bercakap Melayu. Matanya terkelip-kelip macam katak puru kena sembur dengan air. Wan Si ataupun Datuk, mereka biarkan mereka dengan tugas mereka. Saya cuma mahu melihat peristiwa ini sebagai bahan kenangan atau sejarah yang tersimpan dalam diri saya. Itu sajalah tekad saya. Siapa yang mengupah kau? Datuk menyoal. Ish, orang kampung ni juga. Siapa nama dia? Tak boleh cakap, Cik. Itu sumpah saya. Awak tahu? Kerja awak ni menyusahkan saya dan orang lain. Kian keras nada suara Wan Si. Datuk mula resah. Dia berpusing-pusing 2-3 kali di hadapan kepala yang terlekap di lantai. Tak tahulah, Cik. Dia datang minta tolong. Katanya orang tu meludah mukanya waktu dia usik-usik untuk ajak kahwin. Orang tu maki dia. Jadi saya ingat perbuatan orang tu tak baiklah, menghina sesama manusia. Kerana itulah saya tolong dia. Bagaikan mahu berbuih mulut orang itu bercakap, cukup terseksa. Datuk dan Wan Si berbisik. Kepala yang terlekap di lantai kelihatan bergerak-gerak. Mukanya berpeluh-peluh. 2-3 helai rambutnya gugur. Suasana pada malam yang tadi agak gawat sekarang sudah cukup tenang. Awak ni mestilah bercakap betul dengan saya. Kalau tak nanti saya botakkan kepala awak ni dekat sini. Wan Si mula mengugut. Datuk menggigit bibir. Jangan buat jahat dengan orang, Encik. Saya tak buat jahat. Awak yang mulakan dulu. Saya mengaku saya dah kalah. Encik kuat kan? Apa yang Encik nak sekarang ni? Janganlah kau jadi baruh orang. Jangan kacau orang di baruh. Nanti orang di darat susah. Siapa orang yang di baruh yang upah awak ni? Baiklah, Encik. Kalau saya cakapkan, Encik mesti janji dengan saya tidak balas dendam. Kami ni tak naklah nak balas dendam. Kami cuma nak tahu saja. Orang tu, dia akan datang sendiri berjumpa dengan Encik untuk minta maaf. Saya akan suruh dia jumpa Encik. Bila? Potong Datuk dengan cepat. 2 hari lagi. Selesai saja orang itu bercakap, Wan Si pun memukul kepala orang itu dengan uncang yang dibuat dari kain hitam. Kepala orang itu pun hilang. Jam milik Haji Azhar berbunyi 4 kali berturut-turut. Dingin subuh mula meresap ke batang tubuh saya. Dalam kedinginan yang menggigit tulang itu, saya pun terlelap. Bila saya membuka kelopak mata, matahari pagi sudah pun memancarkan sinarnya di halaman rumah. Murai dan merbah sudah pun berhenti berkicau. Datuk dan Wan Si duduk bersila panggung sambil menghisap rokok nipah. Mereka merenung ke arah pondok yang tertegun gagah di bawah kelopak matahari pagi. Kepala saya terasa pening kerana malam tadi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri yang pondok itu musnah dijilat api. Apakah saya bermimpi ataupun ditipu oleh perasaan takut yang menguasai diri saya? Timbul berbagai pertanyaan dalam hati kecil saya. Kenapa pondok ni tak hancur tu? Malam tadi saya lihat terbakar kan?
Itulah pertanyaan pertama pagi itu yang saya ajukan pada Datuk. Datuk merenung muka saya sambil tersenyum. Memang terbakar, tetapi dibakar oleh syaitan, balas Datuk. Saya terdiam. Memanglah perkara ini tidak masuk di akal. Kalau diceritakan pada sesiapa pun, tidak ada orang yang percaya, sedangkan pada kenyataannya, saya melihat kejadian-kejadian itu sendiri. Bila Datuk melihat daya termenung saya yang terlalu panjang, dia pun menghampiri saya dan menyatakan apa yang saya lihat itu bukanlah sesuatu yang aneh. Semuanya terjadi atas kemahuan Allah yang maha besar. Allah tu maha pemurah dan penyayang. Jadi, tingkah saya. Dia akan memperkenankan apa juga yang diminta oleh makhluknya, sama ada jahat ataupun tidak. Kalau minta jahat, bagaimana pula? Dipenuhinya dan tangguhlah akibat dari permintaan itu. Sebagai manusia, kita diberikan fikiran untuk meminta sesuatu yang baik ataupun jahat. Saya pun angguk kepala mendengar cakap Datuk itu. Dalam masa yang sama, Haji Azhar minta Datuk dan Wan Si duduk sebelah di tempatnya. Minta maaflah, saya ni banyak urusan. Saya boleh tunggu hingga hari Jumaat kerana ada orang yang akan datang ke sini. Boleh ke? Saya lihat wajah Wan Si cukup tenang. Siapa? Soal Haji Azhar. Nantilah, saya bagi tahu kemudian. Lagipun saya mesti balik cepat kerana saya belum lagi membuat persiapan untuk... Suara Wan Si terhenti. Dia merenung keluar pada pepohon rambutan dan langsat yang disentuh angin pagi. Matahari terus bersinar garang. Nak ke mana selepas mengubat anak saya ni? Saya ni nak berangkat ke Tanah Suci. Jawapan Wan Si itu amat mengejutkan hati Datuk. Memang sebelum ini, Wan Si tidak pernah menceritakan hal itu padanya. Saya merasa amat kagum dengan Datuk dan Wan Si yang tidak mahu menceritakan apa yang dialaminya malam tadi pada Haji Azhar. Meskipun Haji Azhar bertanya beberapa kali, seolah-olah mereka sepakat merahsiakan perkara itu. Bagi menanti hari Jumaat yang ditunggu, saya dan Datuk serta Wan Si ke Cangkat Banjar dan Cangkat Melintang untuk mencari akar-akar kayu dan pucuk-pucuk hutan. Akar-akar kayu yang dipilih itu dijadikan minuman menggantikan kopi, sementara pucuk-pucuk kayu dijadikan air pembasuh muka selepas menunaikan sembahyang subuh. Menurut Wan Si, akar-akar kayu itu berguna bagi mencegah sakit buah pinggang dan darah tinggi. Pucuk-pucuk hutan pula berkesan bagi perjalanan darah, di samping mengekalkan wajah supaya kelihatan muda dan merah. Memang sudah menjadi amalan dalam hidup Datuk selepas menunaikan solat subuh, dia akan membacakan Quran. Begitu juga dengan Wan Si. Saya disuruh oleh Datuk membaca surah Yasin. Kelang kabut juga saya dibuatnya oleh Datuk. Bagaimana tidak menggelabah bila Datuk menyuruh saya membaca surah Yasin tanpa naskah Yasin. Bila melihat saya dalam keadaan begitu cemas, Wan Si memberikan naskah Yasin pada saya. Kau ni mestilah ikut macam Datuk kau. Boleh baca Yasin tanpa buku lah, ujar Wan Si. Dah diajar, tapi cucu saya ni keras kepala sikit, tingkah Datuk. Disambut dengan ketawa yang memanjang dari Wan Si. Ketika matahari mula bersinar, dari muka jalan masuk ke rumah Haji Azhar, kelihatan seorang pemuda berbadan tegak mendatangi ke arah Datuk dan Wan Si. Sebaik sahaja sampai di kaki tangga, pemuda itu memberikan salam. Wan Si mempersilakannya naik. Jangan mengapakan saya. Malam tadi saya memang tak boleh tidur. Badan saya macam terbakar hangat sampai ke pagi. Terus terang pemuda berkulit hitam manis, berhidung mancung, rambut ikal itu dan meluahkan rahsia dirinya. Wan Si dan Datuk berpandangan. Badan saya masih terasa dingin walaupun matahari bersinar terang. Kabus nipis kelihatan keluar dari bumi di antara pohon manggis dan lansat. Maafkan saya ulang balik ya. Badan saya ni masih lagi terasa dingin walaupun matahari bersinar terang. Kabus nipis kelihatan keluar dari bumi di antara pepohon manggis dan langsat. Suasana di kampung belanja kiri pada pagi itu terasa cukup tenteram dengan kicauan burung melompat dari dahan ke dahan. Apa sebabnya awak datang sini? Datuk bersuara parau. Sayalah yang mengupah bomoh orang asli itu memasukkan kain batik ke dalam perut anak Haji Azhar. Sambung pemuda itu sambil merenung lantai. Wan Si memperkemaskan silanya.
Kau ni harus tahulah, membuat ataupun menganiaya sesama manusia tu dosa besar. Allah tidak dapat mengampun. Allah tidak akan mengampunkannya sekiranya orang yang kena aniaya tu dia tak nak maafkan. Terang Wan Si. Saya tahu. Saya bertaubat tuan. Saya melakukannya kerana mengikut nafsu. Sebaik saja pemuda itu selesai bercakap, Haji Azhar dipanggil oleh Wan Si. Haji Azhar pun segera datang, duduk bersila di antara Datuk dan Wan Si. Inilah orang yang saya tunggu-tunggu tu, kata Wan Si pada Haji Azhar. Bila mata Haji Azhar terbeliak, dia kenal benar dengan pemuda itu. Pernah bekerja dengannya sebagai pemandu bot penambang dari Belanja Kiri ke Pekan Parit di seberang tebing Sungai Perak. Haji Azhar tahu pemuda itu boleh bergerak bebas di dalam kawasan rumahnya. Orangnya pendiam dan bersopan santun. Kiki, apa? Dia ni keluarga awak ke? Satu pertanyaan keluar dari mulut Haji Azhar. Tidak, Tuan Haji. Pendek jawapan Wan Si. Habis tu, kenapa yang dia nak jumpa awak? Usah tanyalah tentang hal tu. Kalau awak sayangkan anak awak, janganlah rosakkan budak ni. Jangan dipukul atau membalas dendam. Saya tak faham lah. Saya boleh bagi awak faham. Tapi awak jangan balas dendam kerana perbuatan itu ditegah oleh agama kita yang suci. Kalau awak boleh memenuhi syarat ni, awak akan bahagia hidupnya dan pemuda ini akan tenteram jiwanya. Baiklah, saya berjanji. Satu keputusan tegas dari Haji Azhar. Datuk serta Wan Si berdiri. Pemuda dan Haji Azhar duduk berhadapan sambil bersalaman. Waktu salam keduanya belum terbuka, Datuk membaca ikrar yang bermaksud bahawa Haji Azhar tidak akan membalas dendam dan pemuda itu akan bertaubat. Selesai saja ikrar itu dibuat, barulah Wan Si menceritakan apa yang dilakukan oleh pemuda itu terhadap anaknya. Badan Haji Azhar saya lihat menggigil menahan kemarahan. Bila semua urusan selesai, pada sebelah malamnya diadakan kenduri doa selamat dan pada keesokan harinya kami bertiga pun berangkat meninggalkan kampung Belanja Kiri. 2 bulan selepas itu saya dijemput oleh Haji Azhar untuk datang ke rumahnya lagi sekali untuk menyaksikan Latifah bersanding dengan pemuda yang dipilih oleh Haji Azhar. Dengan pemuda pilihan bapanya itu, Latifah memperolehi 2 orang anak. Sekarang Latifah menetap di Kuala Johor. Menurut cerita yang terbaru saya dengar, anak sulung Latifah sudah melahirkan 2 orang anak. Haji Azhar meninggal dunia dalam tahun 1980 di Belanja Kiri kerana sakit tua. Isterinya pula masih lagi hidup dan tinggal bersama Latifah. Pemuda yang mengupah bomoh siam itu meninggalkan kampung, iaitu kampung Belanja Kiri, sesudah meminta ampun dan maaf pada Haji Azhar. Walaupun perkahwinan Latifah pada hari itu cukup meriah, tetapi Datuk tetap berwajah suram kerana Wan Si yang banyak berjasa pada keluarga Haji Azhar tidak dapat datang. Dia meninggal dunia di Tanah Suci. 2 hari selepas menghadiri majlis perkahwinan anak Haji Azhar itu, saya dengan Datuk pergi ke Cangkat Pinggang, dekat dengan Kampar kerana urusan membeli tanah dusun. 2 malam tidur di rumah ketua kampung Cangkat Pinggan. Selepas itu kami bertolak ke Tapah. Di Tapah, Datuk menginap 2 hari di rumah kawannya di Lubuk Katak, kira-kira suku batu dari Pekan Tapah. Pada keesokan harinya pula, saya dengan Datuk bertolak dari Pekan Tapah menuju ke Cameron Highland. Sampai di Batu 16, Datuk memetik loceng bas. Kami pun turun di situ. Dari gigi jalan, kami memasuki satu lorong yang kiri kanannya ditumbuhi oleh pokok-pokok hutan. Di ujung lorong itu terdapat sebuah perkampungan orang asli. Tidak jauh dari kampung orang asli pada masa itu, terdapat beberapa buah bangunan pekerja-pekerja yang terlibat dengan pembinaan projek hidroelektrik. Kebanyakan pekerjanya terdiri daripada pemuda-pemuda Melayu, terutamanya di bahagian buruh kasar seperti menebuk terowong dan meratakan batu. Pergerakan pekerja-pekerja itu dapat dilihat dengan mudah dari perkampungan orang asli yang terletak di kawasan tanah yang tinggi. Dan sekarang projek itu sudah pun siap. Kedatangan saya disambut dengan baik oleh bomoh orang asli yang berwajah agak garang itu. Namanya Bah Lanjut. Dia mempersilakan saya dan Datuk duduk di anjur rumahnya. Apa yang mendatangkan rasa kurang senang dalam diri saya ialah bila melihat anjing kepunyaannya berkeliaran di dalam rumah. Hati saya agak terhibur kerana dari radionya terdengar suara Saloma mendendangkan lagu Mengapa Dirindu yang menjadi lagu top ketika itu. Kerana mahu menghormati Datuk,
Dan saya yang diketahuinya tidak berapa senang dengan keadaan rumahnya. Lalu dia menempatkan kami di sebuah pondok yang keadaannya cukuplah bersih, siap dengan tempat tidur dan juga tikar sembahyang. Menurut Balanjut, pondok itu memang dihaskan untuk orang Melayu dan Islam bermalam bila meminta ubat darinya. Dalam pertemuan itu, Balanjut berkali-kali meminta ampun dan maaf atas perbuatannya di masa lalu. Malah dia sanggup mengajar beberapa ilmu yang ada pada dirinya untuk Datuk. Hasratnya itu tidak ditolak. Datuk mahu menuntut ilmu darinya, asalkan ilmu yang dituntut itu tidak bercanggah dengan hukum-hukum Allah. Bagi tujuan itu, Datuk dan saya terpaksalah tinggal di perkampungan orang asli itu selama 2 minggu. Di sini tugas saya bertambah lagi, terpaksa menjadi tukang masak pada Datuk, di samping berburu ayam hutan dan pelanduk untuk lauk makan tengah hari dan malam. Beras disediakan oleh Balanjut, hasil dari tanaman padi humanya di lereng bukit.